Peringkat pilih atur seterusnya, kita nak belajar menyelesaikan masalah melibatkan pilih atur dengan syarat tertentu. Okey, yang kita video-video yang lepas semua cerita tanpa masalah. Okey, hari ini nak belajar jika ada syarat tertentu. Okey, bilangan pilih atur yang dah dipelajari ada 3 rumus yang kita utama: n objek berlainan, n faktorial ataupun NPN. Itu untuk susunan berbentuk garis lurus lah, lurus linear. Kalau susunan berbentuk bulatan ada 2 condition. Ini kalau yang boleh menghasilkan 2 keputusan, jika kita pusing ke kanan atau pusing ke kiri, dia akan membentuk keputusan berbeza. Jadi rumusnya ialah n tolak 1 faktorial. Okay, tapi jika kita pusing ke kanan ke kiri ke, dia tak ada kesan. Jadi kita biasanya ambil satu saja cara, n tolak 1 faktorial per 2. Sebab kalau macam ni lah, kita bahagi 2 lah kan. Ini keputusan dia berbeza, yang ni kiri kanan sama. Jadi kita tak perlukan 2 keadaan tu, satu keadaan cukup. Sebab itu kita bahagi 2. Okay. Satu lagi ialah n objek berlainan, tapi kita nak ambil r objek sahaja pada satu-satu masa. Dia sebenarnya sama je macam ni, NPN, tapi sini NPR. Macam yang ini daripada n objek kita pilih dan atur ke semuanya. Yang ini daripada n objek kita pilih dan atur r sahaja. Jadi dia punya rumusnya cuma dah tambah n tolak r faktorial tu, okey. N faktorial per n tolak r faktorial. Dalam kalkulator tekan NPR sahaja pun boleh. Okay. Untuk dalam keadaan bulatan pula susunannya semua samalah. NPR bahagi dengan R. Yang ini NPR bahagi dengan R juga, tapi bahagi 2. Ini jika yang satu keadaan sahaja, satu susunan saja kita ambil kira. Yang ini kita kena ambil kira kiri dan kanan. Okey. Satu lagi yang kita baru belajar ialah objek secaman. Maksudnya ada objek serupa yang kita akan susun dalam satu-satu objek itulah. Jadi rumusnya tetaplah n faktorial juga, tapi kita bahagikan dengan objek-objek yang sama tu. Berapa objek yang ada tu kita bahagikan. Kalau satu, a faktorial sajalah. Kalau ada macam contoh yang hari tu matematik, ada 3 huruf yang ada secaman, jadi 3 lah faktorial dia. Kita tengok contoh pertama. Okay, soalan yang pertama ni, 5 biji bola berlabel A, B, C, D dan E hendak disusun dalam satu baris. Tentukan bilangan cara bola-bola itu boleh disusun. Okay, ini ibaratnya tiada syarat lah, syarat biasa je. Bila kita dah ambil satu, tinggal kurang satu, lepas tu kurang satu lagi lah kan, betul tak? Jadi dekat sini kita ada berapa bola. Kita kena kenal pasti n kita dulu, 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi kita ada 5 biji bola, kita nak susun ke semuanya sekali. Sama ada kita nak gunakan faktorial ataupun function P dalam kalkulator, tak ada masalah. Jadi dekat sini kita ada 5 bola. Kita nak pilih dan atur ke 5-5-nya. Jadi macam inilah cara kita cakap. 5P5. Maksudnya 5 biji bola, kita nak pilih dan atur ke 5-5-nya. Okey? Sama dengan 5 faktorial. 5P5 ni sama je lah dengan 5 faktorial. Nak tulis 5P5 pun boleh, nak tulis 5 faktorial saja pun boleh. Jadi jawapan bagi 5 faktorial ialah 120 cara. Soalan seterusnya B. Bilangan cara bola-bola itu boleh disusun jika bola berlabel C mesti di kedudukan terakhir. Kedudukan terakhir. Jadi ini adalah syarat. Okey. Dia nak susun ke 5 bola tu, tapi syarat dia C mesti duduk di kedudukan terakhir. Jadi kat sini kita ada 5 biji bola. That means kita akan ada 5 tempat kosong untuk menyusun bola.
bola yang C berada di tempat terakhir. Bola C hanya ada satu saja, betul tak? Jadi satu memang kita susun satu je lah, 1P 1 lah. Daripada satu biji bola C tu kita memang letak dia 1P1 tu sama dengan 1. So nak letak satu je boleh, 1P1 pun boleh. Kemudian kita ada baki 1, 2, 3, 4. Ada baki 4 bola lagi dan ada 4 tempat kosong. Sama ada you all nak tulis 4 faktorial pun boleh, ataupun cara 4 biji bola yang tinggal kita nak pilih dan atau 4 tempat kosong. 4 bola yang tinggal, 4 tempat kosong. Okey, 4P4 ni sama dengan 4 faktorial. Jawapan dia sama ada you all nak tulis 4P4 darab 1P1 pun boleh, ataupun just tulis 4 faktorial darab 1 faktorial pun boleh, 4 faktorial saja pun boleh. Jadi jawapan dia ialah 24. Soalan seterusnya, C. Hanya 4 bola disusun bermula dan berakhir dengan vokal. Okey, ada beberapa syarat dalam soalan C ni. Dia nak 4 bola sahaja daripada 5. Okey, dia nak 4 sahaja. Kemudian syarat yang kedua, bermula dan berakhir dengan vokal. Okey, kita ada berapa vokal? Vokal kita ialah A dan E. Okey, vokal kita ialah A dan E. Konsonan kita baki dia B, C, D. Okay. Kita nak susun 4 sahaja. 1, 2, 3, 4 tempat. Kita terus buatkan tempat untuk menyusun. Jadi dekat sini vokal yang pertama, kemudian yang berakhir dengan vokal juga. Asalnya kita ada 2 vokal. So daripada 2 vokal kita cuma pilih satu saja dekat sini. Lepas tu balance dia 1. So dekat sini balance vokal yang 1 tu memang kita letak dekat sini je lah, 1P1. Nak tulis 1 je pun boleh. Okey. Kemudian 2 tempat kosong lagi ni kita akan letak konsonan yang tinggal ni. Ada 3. Ada 3 huruf yang tinggal. Daripada 3 ni kita ada tempat kosong cuma 2 saja. Jadi 3 pilih 2. Okey. Jadi kesimpulannya 2P1 darab dengan 3P2 darab dengan 1P1 tu 1 lah. Okey, sama dengan 12. Okey, contoh 2. Huruf-huruf daripada perkataan pembaris disusun dalam satu baris tanpa ulangan. Cari bilangan susunan yang mungkin. Maksudnya soalan yang A ni bermaksud tak ada syarat lah. Syarat dia cuma tanpa ulangan. Itu standard. Bila kita dah ambil satu, of course lah tinggal berapa balance. Betul tak? Okay. Jadi bila kita nak susun berapa bilangan yang mungkin, kita kena tahu berapa bilangan N kita. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N kita ada 8 dan kita akan susun ke 8-8-nya. Jadi daripada 8 kita pilih dan atur 8 huruf. Tekan kalkulator 8P8, kita akan dapat 40,000 cara 320 cara lah. 40,320 cara. Okey, syarat apa tu? Soalan yang ke B, bilangan susunan tanpa huruf A. Maksudnya kita akan buang A je lah. Bila kita buang A, tapi yang balance-nya kita nak susun. Maksudnya kita dah buang satu huruf, and kita sekarang tinggal 7. Yang 7 ni saja kita nak susun. Jadi daripada 7 kita pilih dan atau 7 perkataan. Sama dengan 7 faktorial, okey? Sama dengan berapa tu? 7 faktorial ialah 5,040 cara. Soalan seterusnya C, kita nak tengok bilangan susunan apabila huruf vokal mesti bersebelahan antara satu sama lain. Okey, apa syarat dia? Huruf vokal
bersebelahan antara satu sama lain. Okey, maksudnya dekat sini kita kena tahu pula huruf vokal kita ada berapa, huruf konsonan kita ada berapa. Huruf vokal kita ada 1, 2, 3. E, A, I. Maksudnya ada 3 vokal. Balance dia 5 tu konsonan. Jadi tapi tempat kosong kita sebenarnya ada 8, betul tak? Total huruf ialah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Let's say kita letak vokal kita duduk di depan dulu. Okey, jadi sini ada vokal. Vokal ini kita anggap dia sebagai satu kumpulan. Maksud sekarang kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tempat. Okey. Yang 5 ni tadi konsonan, vokal ni tadi dah jadi satu kumpulan sahaja. Maksudnya ada 6 tempat. 6 tempat untuk disusun. Mungkin nombor 1 ni letak dekat sini, nombor 1 ni letak dekat sini, mungkin nombor 1 ni letak dekat sini, mungkin nombor 1 ni letak dekat sini. Maksudnya kumpulan ni mungkin berada di tengah, kumpulan ni mungkin berada di hujung tempat nombor 6 ni kan. Jadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tempat. Jadi maksudnya dekat sini 6 faktorial. Ataupun daripada 6 tempat ni kita nak pilih dan susun 6 tempat. Okey. Ini kira 6 objek saja. Sebab vokal ni dah jadi satu kumpulan. Tetapi oleh kerana vokal ini sebenarnya dalam satu kumpulan ni ada 3 objek pula dalam tu. 3 objek dalam tu pun kita boleh susun. Mungkin E duduk depan, A duduk tengah, I duduk belakang, ataupun I duduk depan, E duduk tengah, A duduk belakang. Kita tak tahu kat mana kedudukan dia, betul tak? Jadi 3 vokal ni pun boleh disusun. Jadi yang dalam ni pun kita boleh susun. Kita akan jadikan daripada 3 objek vokal tadi kita susun ketiga-tiganya. Jadi ada 2 benda kita kena susun. Satu, kedudukan yang dalam, yang besar. Kemudian kedudukan yang dalam kumpulan. Jadi cara kita nak tulis jawapan 3P3, iaitu yang vokal tu sendiri darab dengan tempat dia 6P6. Dapat jawapannya ialah, tekan kalkulator 4320 cara. Okay, faham?